Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung dengan unit baru iaitu unit 10, tajuknya Gerhana. Okey. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 163. Okey, kita lihat ni gambar rajah ni yang diberi ni, situasi ni kita nampak kat sini adanya satu objek bulat hitam di langit dan keadaan di bumi ni, keadaan di persekitaran tu kelihatan gelap. Okey. Dan apa yang kawan-kawan kita ni sedang buat? Mereka sedang tengok apa tu? Mereka cuba memerhatikan objek gelap tadi tu lah, objek hitam tadi. Apa sebenarnya yang berlaku ni sebenarnya ni? Kenapa boleh jadi gelap bila waktu ni berlaku? Okey, jom kita cuba baca. Baca kat bawah ni. Gambar di atas menunjukkan keadaan persekitaran yang dialami oleh manusia di bumi semasa berlakunya fenomena gerhana. Bila berlaku gerhana ni, keadaan di bumi ni kelihatan dalam keadaan gelap. Okey. Perhatikan ke arah langit. Apakah yang berlaku kepada matahari? Rupanya yang hitam bulat ni sebenarnya adalah matahari. Tapi kenapa boleh ada hitam tu? Siapa hitam tu? Kenapa boleh jadi gelap persekitaran ni? Pernahkah kamu mengalaminya? Bagaimanakah fenomena gerhana berlaku? Ini topik ni kita akan belajar macam mana matahari tu yang cerah tu kat langit boleh jadi gelap. Okey? Kenapa ada objek hitam gelap tadi tu? Jom kita belajar pasal gerhana. Okey? Lihat muka surat 164. Okey. Dia muka surat yang ni dia kena buka tengok sekali bersama, okey, secara bersebelahan. 64 dengan 164 dengan 165. Kita lihat dulu tentang gerhana bulan. Okey. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Cerita dia begini. Ada matahari, ada bumi. Okey, kemudian kita tahu ada bulan. Okey, matahari, bumi, bulan. Okey. Kita tahu, kita dah belajar sebelum ni pergerakan-pergerakan bulan dengan pergerakan-pergerakan bumi. Pergerakan bulan ada 3, iaitu putar pada paksi, lepas tu mengelilingi bumi dan juga mengikut bumi mengelilingi matahari. Itu pergerakan bulan. Pergerakan bumi pula ada 2. Putar pada paksi dan mengelilingi matahari. Jadi pergerakan-pergerakan ini penting. Kita akan tahu, kita akan lihat apa fungsi pergerakan-pergerakan ini. Okey. Yang dalam pergerakan bulan, okey, kita ingat balik pergerakan bulan, okey. Ada 3 tadi, putar pada paksi dengan mengelilingi bumi dan juga mengikuti bumi mengelilingi bulan, mengelilingi matahari. Okey, pergerakan yang kedua ni penting. Mengelilingi bumi. Kita belajar dulu tahun 5 pun tentang fasa-fasa bulan. Jadi topik ni berkait rapat dengan fasa-fasa bulan. Kena faham. Okey, fasa bulan sangat berkait rapat, okey. Jadi kita kena tahu macam mana fasa bulan berlaku. Sebab apa? Macam mana fasa bulan boleh berlaku? Bulan mengelilingi bumi. Itu antara pergerakan yang terlibat dalam fasa-fasa bulan. Jadi gerhana bulan pun melibatkan pergerakan itu juga. Okey, jom kita lihat di sini. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Kita tahu bentuk bulan berubah setiap malam. Okey. Dia berubah daripada 6 bulan tak nampak apa, kemudian jadi bulan sabit, kemudian jadi bulan separa, bulan hampir purnama, bulan purnama, lepas tu patah balik, bulan hampir purnama, bulan separa, bulan sabit dan anak bulan. Perubahan saiz bulan itu disebabkan oleh cahaya ni. Mana tadi dia kata? Disebabkan oleh bayang-bayang bumi yang terbentuk di permukaan bulan. Macam mana boleh ada bayang-bayang bumi? Kerana matahari cahayanya dihalang oleh bumi. Okey, kita tengok sini. Perhatikan kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam gambar rajah di bawah. Bagaimanakah gerhana bulan berlaku? Okey. Tengok sini, dia berkait rapat 2 muka surat ni. Kena tengok sama-sama. Kita nampak yang mengeluarkan cahaya adalah matahari. Okey, matahari cahayanya memang bergerak lurus. Okey, bergerak lurus.
Okey. Bukan ke depan je. Dia ada ke belakang, ke bawah, ke kiri, kanan semua. Tapi dalam arah yang lurus. Ke semua arah. Tapi dalam keadaan lurus. Okey. Kita tengok sini. Kita baca dahulu tentang matahari ni. Matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Okey, dalam kes ini bumi. Bumi itu bersifat legap. Kita belajar tahun 5. Bukan tahun 5. Objek legap kita belajar tahun 4. Okey, tahun 4 kita belajar tentang kebolehan penembusan cahaya. Lusinar cahaya dengan legap. Objek legap ni kalau dia menghalang cahaya yang bergerak lurus akan terbentuk bayang-bayang. Dan tahun 5 kita belajar tentang sifat cahaya. Cahaya mesti bergerak lurus. Okey? Jadi bila cahaya bergerak lurus dihalang oleh objek legap akan terbentuk bayang-bayang. Okey. Jom kita tengok macam mana pergerakan cahaya matahari ni boleh dihalang oleh bumi. Okey, kita tengok sini. Ni bumi. Bumi, kita baca ni. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Semasa gerhana bulan berlaku, matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Maksudnya apa? Maksudnya susunan matahari, bumi dan bulan dalam satu baris. Dalam satu baris lurus. Garis lurus yang sama. Boleh berlaku gerhana bulan. Okey. Jom kita tengok dekat sini. Yang mana satu ni sekejap Okey. Kita tengok baca yang ini dulu. Gerhana bulan berlaku pada waktu malam apabila bulan berada pada fasa bulan purnama. Ini yang cikgu cakap tadi. Berkait rapat dengan fasa-fasa bulan. Okey, gerhana bulan mesti berlaku pada malam bulan purnama. Sebab apa? Ketika malam bulan purnama ni lah dia betul-betul terletak segaris lurus dengan bumi dan matahari. Kita belajar kalau waktu putaran waktu bulan mengelilingi bumi ni, bila dia berada pada malam ke-14, malam ke-15 akan terbentuknya fasa bulan purnama, di mana kawasan bulan tu banyak disinari oleh cahaya matahari. Okey, jadi waktu macam mana boleh berlakunya gerhana ni? Adakah setiap malam bulan purnama? Tak. Dia ada kiraan dia. Ketiga-tiga kita panggil jasad ni, ketiga-tiga jasad sistem suria ni, iaitu matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus. Okey? Kita tengok sini. Bumi menghalang cahaya matahari apabila sampai ke bulan. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Nampak ni. Bumi ni bersifat legap. Okey. Jadi bila cahaya matahari melaluinya, menyinarinya, cahaya matahari tak boleh tembus ke belakang. Jadi apa yang terbentuk kat belakang ni? Kawasan gelap. Kawasan gelap tu sebenarnya apa? Adalah bayang-bayang. Bayang-bayang siapa? Bayang-bayang si bumi tadi. Okey. Kita itu. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Jadi bila dia bayang-bayang yang terhasil dekat belakang ni, jadi apa yang bulan dapat? Bulan dapat adalah bayang-bayang bumi. Gelap, tak ada cahaya. Sebab itulah tak nampaknya, sebab itulah bulan tu tak nampak bulan purnama. Okey. Cikgu nak cakap balik. Kenapa waktu bila, macam mana boleh berlaku gerhana bulan ni? Adakah setiap malam bulan purnama? Tak. Sebab kenapa tak? Kerana sebenarnya orbit bulan ni yang kita nampak dia mengelilingi bumi ni, kalau kamu tengok garisan merah ni, garisan putus-putus ni, okey, orbitnya kalau tengok dari keadaan macam ni kita nampak dia bulat. Tapi sebenarnya bila kita tengok daripada kita panggil horizontal, daripada ufuk, okey, daripada tepi, kita akan nampak sebenarnya orbit bulan ni bukannya lurus tegak ni tu, dia condong. Okey? Sebab tu bila ada ketikanya dia akan berada betul-betul di belakang bumi dan bumi betul-betul di tengah-tengah antara matahari dengan bulan. Okay, kejap lagi cikgu akan tunjuk satu apps untuk kita faham. Cikgu tunjuk satu aplikasi untuk kita faham macam mana kedudukan orbit bulan. Okey? Jom kita cuba tengok sekejap. Okey?
Okey murid, ini apps yang cikgu download. Okey, cikgu selalu gunakan apps ni untuk mengajar topik tentang sistem suria lah. Okey, namanya SolarWalk. Okey, nama apps ni adalah SolarWalk. Kamu boleh download di Apple App Store. Okey, Apple App Store. Di Google Play atau Apple App Store lah. Okey, kamu tengok sini adanya bumi. Oh, silap. Okey, jap cikgu kecilkan balik. Okey, tu satelit. Ni kita untuk bumi. Okey, adanya bumi, tu bulan. Nampak ni bulan. Okey. Tu bulan. Tu planet-planet. Ini bukanlah gambaran, ini hanya gambaran lah, gambaran kedudukan planet-planet lain dalam masa sekarang. Okey, tapi bukanlah sedekat ini antara bumi dengan Mustari tu bukanlah sedekat ini. Okey, ini hanya contoh. Okey, cikgu nak tunjuk manakah matahari. Ini matahari. Okey, ini semua sistem suria kita. Okey, siapa di tengah-tengah? Matahari. Kita dah belajar. Okey, kemudian cikgu nak ceritakan tentang gambaran ini. Okey, yang kita tengok dalam buku teks tadi tu, macam mana lukisan tu dibuat berdasarkan gambar macam ni. Adanya matahari. Okey, matahari ada kat sini. Ni matahari. Okey, matahari. Tak tulis ke? Berpusing. Berpusing. Tak ada tulis. Sekejap. Okey. Adanya matahari, kamu nampak matahari sun Okey, kemudian adanya bumi yang biru ni. Kemudian ada bulan. Okey. Bila kamu nampak kat sini, matahari ni mengeluarkan cahayanya ke seluruh arah dan cahaya itu bergerak secara lurus. Kamu nampak ni Venus ni. Venus tu adalah Zuhrah. Okey, planet Zuhrah. Nampak ada bercahaya kat situ. Bumi bercahaya macam mana keadaannya. Itu semua menunjukkan cahaya-cahaya matahari ni sampai ke setiap planet pada kedudukan yang berbeza, tapi cahaya tu masih bergerak lurus. Faham tak ni? Okey. Sekarang ni ceritanya kenapa cikgu cakap bukan setiap malam bulan purnama berlaku gerhana bulan. Kerana kamu nampak tak garisan halus pada bulan tu? Okey, moon tu kan. Okey, garisan halus pada moon ni tadi cikgu tunjuk adanya orbit dia. Okey, kalau kamu tengok ni bulan. Okey, kamu nampak garisan halus tu kan? Okey, itu sebenarnya orbitnya. Okey, orbit si bulan ni sebenarnya bukannya mendatar terus. Dia sebenarnya dia sengit. Okey, dia condong. Bukan dia mendatar orbitnya tu. Okey. Jadi pada malam-malam bulan purnama, kadang-kadang bulan ni bukan berada betul-betul di belakang bumi, dan bumi berada di antara matahari dengan bulan. Bukan. Sebab tu tak jadinya gerhana bulan. Nak jadi berlakunya gerhana bulan ni bila betul-betul dia berada lurus antara tiga objek tu. Tiga jasad tadi. Okay, sebab dia condong. Dia punya orbit dia condong begini. Sekejap cikgu tunjuk condong ni macam mana. Condong. Tu nampak dia punya orbit dia kan. Dia macam ni. Dia condong macam ni. Macam tu condongnya. Okay. Kalau kamu boleh nampak orbitnya, dia condong begitu. Sebab itulah bila dia berpusing, dia pusing macam tu. Okay. Dia bukannya pusing macam ni. Kalau mendatar lah, kita daripada tepi, kita nampak dia mendatar macam ni. Bukan. Dia sebenarnya dia condong. Okay. Bila dia condong, bila satu ketika nanti dia akan sampai di dalam keadaan ketiga-tiga jasad ni berada dalam satu garis lurus. Ketika itulah berlakunya gerhana bulan. Okey? Cikgu harap kamu faham. Macam ni macam condong. Ni lah cikgu cakap yang condong ni. Keadaan condong macam tu. Okey? Dia bukan tegak macam tu je. Okey? Jom kita kembali ke buku teks tadi. Kita tengok apa sambungan yang kita nak baca tadi. Okey? Sekarang ni cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Okey, bila berlakunya dia ada kiraan dia. Jom kita sambung nanti. Okey. Okey, ni dia. Ni cikgu tunjuk tadi. Bila dia berada betul-betul dalam satu garis lurus, matahari, bumi dan bulan, baru boleh berlaku gerhana bulan. Kalaulah bulan tu bila dia berputar, orbit dia cikgu cakap tadi condong kan. Bila dia berputar, contohlah dia berada pada kedudukan sini, dia takkan jadi gerhana bulan. Dia jadi bulan purnama. Tu contohnya lah. Sekarang kita tengok. Dah faham dah macam mana bulan ni boleh bergelap? Kerana siapa bagi dia gelap? Bayang-bayang bumi. Kenapa boleh terbentuk bayang-bayang bumi? Sebab bumi menghalang cahaya matahari. Jom kita baca dekat ni atas ni muka surat 164. Kita baca ni ayat ni.
Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Cikgu dah cakap bukan setiap malam bulan purnama. Sebulan bulan purnama sekali berlaku. Kan? Betul. Ada berapa bulan setahun? Ada 12 bulan. Tapi kenapa ayat ni dia kata hanya 3 kali je berlaku gerhana bulan? Kerana condongnya orbit bulan tu mengelilingi bumi. Jadi bila ada kalanya dia akan berada betul-betul di belakang bumi dengan bumi menghadap matahari. Betul-betul dalam satu garis lurus baru terjadi gerhana bulan. Okey, tolong faham yang itu Okey. Tempoh fenomena gerhana bulan biasanya berlaku sehingga beberapa jam. Berlakunya gerhana bulan ni kamu boleh tengok lama, panjang masa dia. Mungkin dalam 2-3 jam kamu akan nampak gerhana bulan tu. Sebab apa agaknya? Jom kita tengok gambar tadi. Kenapa dia kata boleh lama gerhana bulan ni berlaku? Kalau kamu tengok kawasan hitam ni, okey, ini kawasan bayang-bayang bumi. Okey. Bayang-bayang bumi kita panggil dia yang ni, kawasan gelap penuh. Okey, kawasan gelap penuh ni maksudnya memang hitam, memang habis gelap. Okey. Bayang-bayang bumi ni di kawasan ini sangat gelap. Okey. Kawasan ni sangat luas. Jadi bila luas, bulan nak bergerak, dia akan bergerak perlahan-lahan. Jadi masa pergerakannya itulah lama nak keluar daripada kawasan gelap penuh. Okey. Kemudian ada juga bayang-bayang bumi yang tak pernah gelap. Kita panggil kawasan gelap separa. Kalau kamu biasa main lampu suluh ataupun kamu duduk bawah lampu ke apa kan, kamu akan nampak kadang-kadang bayang-bayang kita ni dia ada berlapis-lapis. Ada bayang yang gelap, ada bayang yang tak berapa nak gelap. Sama keadaan macam ni. Okey? Jadi bulan bila berada di kawasan gelap penuh, di kawasan bayang-bayang bumi yang paling gelap ni, okey, kawasannya pun dikira agak besar. Jadi bulan nak keluar daripada kawasan gelap penuh tu mengambil masa yang lama. Jadi gerhana bulan tu jadilah lama. Kamu boleh perhatikan dengan lama lah. Okey. Bila dia dah keluar, dia dah masuk kawasan gelap separa, dah tak jadi gerhana bulan penuh. Dia jadi gerhana bulan yang biasa. Yang bukan biasa. Dia jadi macam bulan sabit sikit. Okey. Kita baca kat bawah. Nanti kita akan tengok macam mana gambar-gambar bulan penuh, bulan separa. Yang penting kamu kena faham dahulu tentang gerhana bulan. Yang ini cikgu nak terangkan ini dulu. Okey, jom kita tengok sini. Fikir sejenak. Jika kamu ialah seorang angkasawan Malaysia yang sedang berada di bulan ketika gerhana bulan terjadi, apakah yang akan kamu lihat? Okey, kalau kamu ada dekat bulan waktu gerhana bulan ni, kamu ada kat sini, kamu berdiri di atas bulan, apakah keadaan bulan ketika itu? Dia dah lah duduk belakang bumi. Waktu bayang-bayang bumi pula tutup bulan, apa jadi kamu rasa? Kita akan dapat lihat apa? Keadaan yang sangat gelap. Okey? Yalah, tak ada cahaya. Cahaya matahari tak sampai. Gelap lah. Kan? Okey. Kemudian kita tengok sini. Infoklik. Kawasan gelap penuh atau umbra. Kawasan gelap penuh ni, yang hitam ni tadi tu, cikgu cakap tu. Okey, namanya umbra. Okey? Okey? Ialah kawasan dihalang sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan gelap separa atau penumbra. Yang gelap separa ni namanya penumbra. Okey. Umbra yang gelap betul-betul tu. Okey. Penumbra ni yang kurang gelap. Okey, bayang-bayang yang kurang gelap. Okey. Ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja. Okey. Daripada cahaya matahari. Okey. Cuba tengok sini, kebat ni. Mengapakah gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama? Kenapa? Bulan purnama baru berlaku gerhana bulan. Kita belajar dalam kitaran fasa bulan. Okey. Bila bulan berada di hadapan bumi, itu fasa anak bulan. Bila bulan berada di belakang bumi, itu fasa bulan purnama. Jadi kalau kamu tengok gambar ni pun sama. Bulan tu berada di belakang bumi. Itu adalah fasa bulan purnama. Ketika itulah baru boleh menjadinya gerhana bulan. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham yang ni dahulu tentang macam mana boleh berlaku. Okey, yang seterusnya nanti yang ni kita akan belajar nanti pada masa akan datang. Nak kena faham dahulu kedudukan 3 jasad tadi, matahari, bumi dan bulan ketika gerhana bulan. Kita kena tahu matahari, bumi di tengah-tengah, kemudian bulan dalam satu garis
lurus ketika fasa bulan purnama, berlakunya gerhana bulan. Okey? Itu poinnya yang cikgu nak ajar hari ni. Jadi cikgu harap kamu faham apa topik yang cikgu ajar pada hari ni tentang gerhana bulan. Okey? Kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.